Now, okay, so for today, we will discuss about tutorial yang semalam. Okay, and then yang kedua kita akan bincang nomenclature of benzene. Okay, so, alright. So, kita nak tengok question number 1. Okay, question number 1. Question number 1. Huh? Okay, question number 1, soalan dia minta untuk determine aromaticity. Okay, so determine whether the compound is aromatic. Okay, and then dekat situ dia minta tulis anti-aromatic. So saya nak awak cancel benda tu. Saya tak nak bincang anti-aromatic. Saya nak bincang dua, aromatic dan non-aromatic. Okay, and then soalan minta tuliskan reason. Okay, soalan dia kata determine whether the following compound is aromatic or not aromatic. Okay, and then give reason. Okay, apa reason dia? Reason dia ada 4 karakteristik tadi. Penuhi ataupun tidak. Okay, so kita nak tengok. So A kita dah bincang semalam, dia adalah structure benzene. Okay, structure benzene. Okay, buruk lah Okay, so first of all, kita tengok dia punya reason dulu. Okay, adakah dia cyclic? So, list kan, dia adalah cyclic, dia adalah planar, dan dia completely conjugated. Kenapa? Sebab dia punya double bond tu kita nampak berselang-seli. Okay, and then yang ketiga, kita tengok OP Huckel-Stroke ataupun tidak. So, kita guna formula 4n plus 2 equals to pi electron. Pi electron dia ada 6. So 4n plus 2 equals to 6. N is equal to 1. So 1 is integer. So means that dia OB Huckel-Stroke. Okay. And then kita boleh conclude A is aromatic. Okay, nampak tak? Okay, so this is aromatic compound. Okay. Boleh? Boleh. Okay, itu untuk, alright, so itu untuk A. For B, we have structure. Ini pun kita dah bincang semalam. Okay, so we have cyclic, planar. Okay, and then dia pun adalah completely conjugated. Okay, and then kita tengok for n plus 2 equals to 4. So n you will get 1 over 2. So this one does not obey Huckel's rule. Therefore, this is not aromatic. Okay, so itu untuk B. Okay, A dengan B sebenarnya saya dah bincang semalam. Okay, kita tengok C pula. Okay, C structure-nya ialah this one is not benzene. This is okay, 1, 2, 3, 4. This is nama structure ini adalah 1, 3, di, 3, cyclohexadiene. This is not benzene sebab dia ada 2 double bond sahaja. Okay. Okay, and then kita tengok dia adalah cyclic, dia adalah planar. Okay, but is not completely conjugated. So these are the reason.
Okay. So, bila kita kata dia not completely conjugated, so kita boleh state that this is non-aromatic. Okay. For D, okay, D structure. Okay, so ini adalah cyclic. Dia pun planar. Dia pun completely conjugated. Okay, and then kita kira 4n plus 2 equals to 8. So n is equal to 6 over 4. So dapat 3 over 4. So this is not integer. Therefore, this does not obey Huckel's rule. Therefore, this is non-aromatic. Okay, so itu question number 1D. 1E, jawapannya kita dah bincang semalam. Which is, dia adalah aromatic. E is aromatic. Okay, setakat ni ada soalan untuk aromaticity? Boleh tak? Okay, boleh. Alright. So, dan habis untuk aromaticity. Now, kita nak bincang tentang nomenclature of benzene. Saya dah bagi add puzzle semalam, dah buat ke belum? Okey, saya nak panggil 5 orang. Okay, saya nak tanya apa yang awak belajar tentang nomenclature semalam. Saya nak panggil Nurul Izzah. Apa yang awak faham semalam bila tengok add puzzle tentang nomenclature? Ai nak jawab ke? Okey. Baik. Nurul Izzah ada ke? Okey, saya panggil yang lain. Saya nak panggil Ai lah. Sebab Ai dah bunyi tadi. Ai, apa yang awak belajar tentang nomenclature semalam? Bagi keyword, apa yang awak belajar? Apa yang awak tahu semalam? Banyak. Tak dengar, Ai. Dah tengok add puzzle ke belum semalam? Dah. So, apa yang awak faham tentang nomenclature semalam? Cakap je apa-apa. Apa yang awak faham semalam? Ai? Ya. Cepat saya tunggu. Apa yang saya faham? Banyak yang saya tak faham. Okay, apa yang awak faham? Kalau yang tak faham tu banyak, apa yang satu benda yang awak ting tu? Apa yang awak ingat? Benzoic acid. Okay, so ada benzoic acid. Okay, itu nama parent. Okay, saya nak panggil yang lain. Saya nak panggil Adam.
Adam? Ya. Apa yang dah tengok ke tidak yang video kat at puzzle semalam? Dah. Okay. Apa benda yang awak tahu untuk nomenclature of benzene? Apa yang awak ingat? Sebut je apa-apa. Apa yang awak ingat? Ada parent name. Boleh tukar parent name. Apa dia? Okay, tukar parent name. Means kalau kita ada OH, kita boleh jadi phenol. Kalau tidak, kita panggil dia sebagai substituent. Okay, hydroxy. Okay, saya nak panggil lagi seorang. Hanis Hasmira. Anything you can recall? Hanis Hasmira. Ada ke tak ni? Hanis Hasmira dalam ni? Okey, saya nak panggil Hanis. Apa yang awak faham ataupun apa yang awak ingat tentang nomenclature of benzene semalam dalam ad puzzle tu? Okey, saya menunggu ni. Okey, ada toluene. Alright, lain korang tak ada yang any volunteer selain itu? Apa yang korang dapat daripada semalam? Okey, kejap ya. Saya nak tengok dekat dalam ad puzzle. Okey, yang saya tengok, tiba rasa nak marah pula. Okey, yang saya tengok separuh je, tak sampai separuh yang dah tengok. Okey. Yang lain ni kenapa tak tengok lagi ataupun awak dah rasa macam Okay, so honestly, saya nak tahu siapa yang dah tengok ad puzzle ni. Sorry, yang tak tengok. Saya nak awak angkat tangan. Yang tak tengok langsung. Okay, boleh bagi reason kenapa tak tengok.
Okay, saya a bit frustrated lah kalau korang buat macam ni lah. Okay. Alright. So, saya akan ajar je lah hari ni ya. So, saya agak frust hari ni. So, mungkin korang dah tak teringin lagi ke nak belajar kimia ke apa ke. Saya tak tahu. Okay. So, for today, saya akan teruskan mengajar untuk nomenclature. Kalau ada soalan, tanya. Sebab saya dah tak tahu nak cakap apa dah. Okay. Alright. So, okay, so nomenclature. So hari ni kita akan belajar untuk drawing. Saya nak semua orang buka page 27, question 3. Okay, so kita akan bincang question 3. Dah ready ke belum? Dah. Dah. Alright. Okay. Alright, so untuk question 3, so kita akan tengok question 3. Okay, so 3A, we have 1,3-dihydroxybenzene. Okay, so parent ni adalah benzene. Okay, macam mana kita tahu? Sebab dia duduk di belakang. Okay. Alright, so ini adalah benzene as parent. Okay, so kita akan buat structure benzene. Okay, and then kita ada dua substituent dekat carbon number 1 at carbon number 3. Okay, so kita akan letakkan OH. So hydroxy ialah OH. Ada berapa at carbon number 1 and carbon number 3. Okay, for B, M-bromo iodobenzene. So we have parent benzene. Okay, and then kita akan lukiskan structure benzene. Okay. So we have M. M means that kedudukan 1, 3. Okay. Kedudukan 1, 3. So apa yang kita perlu buat ialah kita letakkan substitute number 3. Okay. So carbon number 1 kita akan letakkan Br. And carbon number 3 kita akan letakkan I, which is iodine. Okay, done. So itu bromo iodobenzene. Okay, seterusnya untuk C. Okay, C ialah phenylethene. Okay, so phenylethene means that parent dia adalah ethene. Ethene ni maksudnya kita ada dua carbon. Okay, and then kita ada functional group C double bond C. Okay, so kita lukiskan structure ini dulu. C double bond C, ada dua carbon. Okay, and then we have phenyl. Phenyl ini adalah substituent. Okay, phenyl ini adalah benzene sebagai substituent. Kalau dia jadi substituent, kita namakan dia sebagai phenyl. Okay, so kita masuk dekat carbon number 1, kita akan lukiskan structure benzene. Okay, saya boleh lukis dalam bentuk tengah dia bulat ataupun saya boleh buat 3 double bond. Okay, and then masukkan hydrogen. So we have CH2, belah kiri kita ada 1 H. Okay, so itu untuk C. Okay. For D, 1 bromo, 4 nitrobenzene. So parentnya adalah benzene. Okay, and then kita akan lukiskan structure benzene as parent. Okay, as parent. Okay, and then kita ada kedudukan 1 dan 4. So kedudukan 1 dan kedudukan 4. 1 kita ada Br, and then number 4 kita ada nitro, which is NO2. So kedudukan 1, kedudukan 4. Okay.
Dah? So ini soalan 3D. Okay, saya teruskan soalan 3E and F. Okay, 3E we have 2-hydroxybenzoic acid. Okay, so benzoic acid means that kita ada satu struktur benzin. Okay, kita ada satu struktur benzin dan tambah satu lagi functional group COOH. Okay, dan COOH ini adalah attach dekat carbon number 1. Okay, because benzoic acid ini adalah parent, so COOH ini mesti letak dekat carbon number 1. Okay, macam awak parent mesti nombor 1. Pun sama juga dengan struktur benzin ni, parent mesti carbon number 1. Okay, so kita akan lukiskan struktur benzin. Okay, so at carbon number 1, we have COOH. And we have at carbon number, so we have OH. So this is carbon number 1, this is carbon number 2. Okay. To E, untuk F, 3-bromo, 5-ethyl aniline. Okay, so kita punya parent ialah aniline. Aniline means that kita ada benzene and kita ada NH2. NH2 ini duduk dekat carbon number 1. Okay, at carbon number 1. Therefore, kita akan lukiskan struktur benzene. Okay, struktur benzene. Okay, and then kita ada NH2 dekat carbon number 1. Okay, and then we have carbon number 3 and carbon number 5. Okay, carbon number 3 and carbon number 5. So we have carbon number 3, kita ada bromine, and then kita ada carbon number 5, kita ada ethyl. Ethyl means that kita ada 2 carbon. Okay, so kita akan lukiskan kat carbon number 5, lukiskan 2 carbon. Okay, and then lengkapkan dengan hydrogen. Okay, so this is structure 3-bromo, 5-ethyl aniline. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, so settle untuk drawing. So drawing of benzene kita ikut je macam rules yang biasa. But you must know structure of parent tu dengan functional group tu namanya apa. Okay, so kita ada banyak jenis. Contohnya apa? Contohnya ini. Okay, so ni dia punya list. Alright. Kalau chlorine apa dia? Kalau nitro apa nama dia? Okay. Kalau NH2 apa nama dia? Okay. So ini adalah nama dia yang dianggap sebagai parent. Okay. Kalau yang ni, okay, so kita tunjuk. So saya tunjuklah dulu. Okay, so naming of benzene. So one substituent. So saya bagi masa 2 minit, tolong lukiskan struktur ini. Dah siap angkat tangan?
Okay, done? Okay, so untuk A. So A kita ada BR. So kalau kita ada satu substituent, dekat kedudukan yang ada substituent tu kita akan letak dia sebagai carbon number 1. Okay, so dekat sini namanya akan jadi, so siapa kita punya parent? Parent kita ialah benzene. Okay, and then BR sebagai substituent. So namanya adalah bromo. So the name will be 1-bromo benzene. Parentnya adalah benzene. So itu untuk A. Okay, for B. Okay, for B. Okay, kita ada benzene sebagai substituent. And then we have carbon number 1, we have CH3. So CH3 ini kita panggil methyl. Okay, so namanya akan jadi methyl sebab dia dekat carbon number 1. Okay, dekat carbon number 1 should be no, tak payah letak pun nombor dia. So kita akan letak methyl benzene macam ni. Okay, but kita tahu macam dalam nota tu, okay, untuk methyl benzene dia ada common name. Contoh dia punya nama yang lebih pendek. Methyl benzene ni sangat panjang, so kita ada nama yang lebih pendek yang saintis kenal dia sebagai apa? Okay, kalaulah kita ambil ini CH3 dan kita ambil dengan benzene. Maksudnya benzene ni kita ambil dengan substituent dia sebagai parent. Okay, so namanya akan jadi toluene. Okay, common name-nya adalah toluene, which is benzene attached dengan CH3. Namanya kita terus tahu dia adalah toluene. So namanya ada dua lah. Either toluene or methyl benzene. So this one kita panggil sebagai IUPAC name. Nama standard dia. Okay, toluene adalah common name. Okay, that's why awak tengok dalam video tu ada yang parentnya berubah dia punya nama. Okay, so for C pun sama juga. Kita ada benzene as parent, OH as substituent. So this one kita panggil sebagai hydroxy. So dia ada hydroxyl group. So the name will be hydroxy benzene. But kita boleh ambil juga benzene. Okay, dia pun ada common name. So benzene dan OH. So dia ada common name. Common name ni kita panggil sebagai phenol. Okay, nampak tak nama common name dia lebih pendek compared to nama IUPAC name, hydroxy benzene. Okay. Okay, ada soalan tak untuk ini? Okay, and then for D, okay, ini untuk carboxylic acid, okay, COOH ni kita terus ambil dia sebagai parent. Sebab apa? Kita ada rules iaitu priority sebagai parent. Okay, nanti kita akan tengok bila ada dua substitute nanti. So namanya apa? Ini kita terus kenal dia sebagai benzoic acid. COOH tu takkan jadi substituent. Okay. Alright, so ini untuk satu substituent. Okay, now kita nak tengok dua substituent. Awak kena faham naming of benzene ni ada depends on berapa substituent attached pada dia. Okay, so ini untuk satu substituent. Sekarang ni untuk dua substituent. Okay, so untuk dua substituent, tolong lukiskan structure ini. Okay, dah boleh angkat tangan.
Okay. So untuk A kita ada 2 substituent. Okay. So dekat sini kita ada 2 BR. Okay, bila kita ada 2 BR, okay, kita akan namakan dia sebagai kita nomborkan dulu. But untuk BR ini kita akan letak sini 1, sini 2. Okay. So kita akan dapat, so parent dia siapa? Parent dia adalah benzene. Okay. So dia punya substituent ialah bromo. So what is the name of this structure? So we have 1, 2. Oleh kerana BR tu ada 2, so kita akan letak dibromo benzene. Okay. Boleh? And then oleh kerana ada 2 substituent, kita ada kedudukan yang kita panggil sebagai auto para meta. Okay, auto para meta ni means that auto ni adalah combination kedudukan 1 dan 2. Okay, substituent tu duduk dekat 1 dan 2. Para ialah kedudukan 1 dan 4, meta dekat kedudukan 1 dan 3. Okay, so 1,2-dibromobenzene means that, okay, 1,2-dibromobenzene, kedudukan 1,2 ni kita boleh ubah dia ataupun ada buku yang dia letak macam ni. Okay, dia akan letak O je. Kenapa O? Means that auto, kedudukan auto. Okay, so dia akan ganti O, dibromobenzene. Okay, dapat? Okay, and then for B. Okay, for B, kita ada kedudukan 1 dan 4. Ini kita panggil apa? Methyl. Okay, so dekat sini kita akan jadikan dia 1,4-dimethyl. Namanya adalah 1,4-dimethyl benzene. Ataupun kedudukan 1,4 ini, okay, kedudukan 1,4 ini, okay, kedudukan 1,4 ini adalah kedudukan para. So, namanya kita akan bagi sama ada 1,4 ataupun kita boleh buat P-dimethyl benzene. Okay. Dekat sini oleh kerana CH3 tu dia punya substituent dia adalah benda yang sama, methyl dengan methyl. So kita takkan ambil salah satu jadi parent. Okay, kita takkan ambil salah satu jadi parent. Okay, sekarang ni kita nak tengok soalan seterusnya. Okay, structure ini. Okay, boleh lukis? Okay, dah settle. Tapi kalau tulis auto boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, awak boleh tulis O ataupun tulis ortho. Pun betul juga. Okay, Syafiqah? So, awak boleh tulis nama full ortho ataupun U ataupun nak letak nombor 1, 2. Okay. Untuk ini, structure ni. Oh, rindian ni. Oh, sorry. Okay. Dan? Okay, now untuk ini kita ada 2 substituent, BR dan CH3. Okay. So, BR dengan CH3 adalah substituent yang berbeza. So, kita nak tanya, kita nak bagi nama, carbon number 1 tu siapa? Dan kena ingat, carbon number 1 tu mesti kita setkan untuk parent. Okay, so ini yang kita panggil sebagai priority as parent. Okay, kita ada 2 jenis substituent. Okay, substituent CH3 dengan BR. Siapa yang kita akan jadikan dia sebagai parent? Okay, so dekat sini kita ada list. Okay, untuk halogen, halogen dengan NO2 tak akan langsung jadi parent. Okay, tak boleh jadi parent pun. Okay, that's why nama yang awal-awal tadi, okay, nama ini, nampak tak? BR ini adalah halogen. So that's why nama dia kita tak ada common name yang lain sebagai parent. Okay, nama dia still kekal
bromine itu sebagai substituent. Okay. Untuk metil tadi, untuk metil ni, metil ini kita boleh ambil dia sebagai parent. Okay, dapat tak? Ada soalan tak untuk ini? Okay, boleh? Boleh. Alright, macam mana nak ingat siapa yang akan jadi parent? Okay, awak kena ingat set dalam minda yang banyak O. Okay, ni, nampak ni, banyak O. Ni adalah COOH. Okay, kalau C tu banyak O, means that dia akan lebih tinggi priority. Kalau untuk C double bond O ni, priority dia lebih rendah. Okay, and then kalau dia ada OH sahaja, okay, dia tak ada C double bond O, so dia lebih rendah kat sini. Okay, so awak kena ingat selalu combination dia macam ni lah, okay. COOH, so dia adalah priority yang paling tinggi. Means that kalau kita ada dua benda ni, antara COOH dengan CO contohnya, siapa yang akan jadi parent? COOH akan jadi parent. Sekarang ni kita antara siapa? CH3 dengan BR. BR never can be a parent. So siapa? Kita ada alkyl. Alkyl ini kita boleh jadikan dia sebagai parent. So kena ingat parent mesti nombor 1. Okay, so letak carbon number 1 kat sini. Okay, carbon number 1. Okay, and then oleh kerana kita dah pick dia number 1, kita terus pick dia sebagai parent. Parent. Okay, so namanya apa? Namanya ialah toluene. So parent ini namanya toluene. Okay, and then kita ada substituent. Substituentnya ialah dekat carbon number 2. Okay, so ini kita panggil bromine. Bromo. So the name will be 2-bromo toluene. Okay. Ataupun oleh kerana dia punya combination dia 1-2, kita boleh letak O-bromo toluene. Okay, ada soalan tak untuk ni? Dapat tak? Dapat. Okay. Untuk seterusnya, okay, kita ada antara CH3 dan OH. So tengok priority ni. Okay, CH3 tu adalah alkyl. OH duduk kat mana? Atas. So siapa yang akan jadi parent? OH. So OH namakan dia sebagai carbon number 1. Okay, carbon number 1. Okay, and then letkan. So ini akan jadi parent. So what is the name of this parent? So this is phenol. Okay, phenol. Okay, and then numberkan. So kalau kita numberkan, kita akan dapat this is carbon number 4. So methyl ini pula akan jadi substituent. Kita ikut priority. So for methyl phenol. Ataupun kedudukan ini adalah 1,4, means that ni adalah para. So kita akan letak P methyl phenol. Okay, so ada 2. Dan okay, so ini untuk 2 substituent. Okay, so untuk 2 substituent ni, saya ulang balik. Untuk 2 substituent ni, tadi dua-dua substituent dia adalah sama kan? Okay, so dekat sini tak ada pun yang kita akan pick sebagai parent. Okay, yang nak ni ke, yang ni ke nak pilih jadi parent, tak boleh pilih. So parent dia siapa? Parent dia adalah benzene. Okay, tapi kalau kita ada different priority, macam ni, different priority, so CH3 yang akan jadi parent. Yang ni different priority, so OH yang akan jadi parent. Okay. Alright, seterusnya sama jugalah. COOH dengan OH. Siapa yang akan jadi parent sebenarnya? Carbon number 1 dapat kat siapa? COOH. Yes, so COOH. So COOH carbon number 1, OH carbon number 3. So parentnya adalah benzoic
acid. So the name will be 3-hydroxy benzoic acid. Okay, so ini untuk two substituent, different substituent. Okay, yang ini kita boleh panggil apa? Meta. Meta hydroxy benzoic acid. Okay, saya teruskan. Okay, now kita nak tengok more than two substituent. Okay, saya minta awak lukiskan dan label nombor 1 dekat mana? Mesti pilih parent dulu. Dah? Boleh angkat tangan? Okay. So, carbon number 1 korang pilih yang mana? Benzoic. Yeah, so carbon number 1 ini. So, benzoic acid. Okay, so the name parent is benzoic acid. Okay. Substituennya mana? Substituennya nombor 3 dan nombor 5. So, kita akan dapat 3,5-dibromo benzoic acid. Okay. So, untuk ini, dia punya kedudukannya adalah 135. Okay, so dekat sini jangan letak auto dan para ke meta ke, jangan letak. Auto para meta tu hanya untuk 2 substituent sahaja. Okay, 2 cabang je. Okay, saya teruskan. Okay, saya nak awak lukis dan label carbon number 1 and then angkat tangan. Okay. Alright. Amirah pilih carbon number 1 tu siapa, Amirah? COOH. Yes, good. So carbon number 1 dekat sini. So parent dia ialah COOH dan benzene. Okay, numbering kita akan letak sini 2, sini 4. Okay. And then nak namakan. Okay, parent ialah benzoic acid. Okay, and then we have fluoro. Then we have bromo. Okay. So, nak menulis, kita tengok apa pula, kita tuliskan substituent. Nak tulis, kita guna alfabet. So, awak kena tengok alfabet mana yang lebih rendah. Bila kita nak numbering, kita numberkan mana nombor yang lebih rendah. Faham tak? Sekarang ni bila kita nak menulis nama alfabet, so kita akan tulis huruf yang awal dulu, which is B. B ni walaupun kedudukan dia number 4, tapi kita tengok huruf B. So 4 bromo, 2 fluoro, benzoic acid. Okay, boleh? Boleh. Ada soalan? Okay. Saya teruskan lagi. Okay, so lukiskan di structure. So ni ada OH. Kenapa start sebelum 135? 135 lah ni. Kenapa Syafiqah? Ni 1, ni 3, ni 5. Sorry, 134. Sikit. 134. Okay, lukiskan structure ni. Okay, and then pick who will be parent. Dia senang je, nampak COOH terus kita pick dia sebagai parent. Okay, so dia mesti number 1. Apa-apa pun pilih dia parent. So parentnya adalah benzoic acid. Okay, so dekat sini pula nak numbering, ke kiri ke kanan?
Okay, ke kiri kita akan jumpa, kalau ke kiri kita akan jumpa kedudukan 2, 4, 6. Okay, ke kiri. Kalau ke kanan kita akan jumpa 2, 4, 6. So kalau ke kiri dengan ke kanan, sini 2, 4, 6. Sini numbering, kita tengok alfabet lah. Alfabet mana yang datang dulu? B ke F? B. Therefore, kita akan ambil yang belah kanan punya numbering. Okay. So, numbering yang belah kanan dulu. So, kita ada B, kita ada F, kita ada H. So, nak tulis nama, namanya akan jadi 2 bromo. Lepas tu kita akan tuliskan F dulu. N fluoro. 4 hydroxy. Benzoic acid. Okay. Dan ada soalan? Okay, boleh tak Ai? Ai kata tak faham tengok video semalam. Okay ke tak? Boleh. Boleh. Okay, so benzin sebagai parent ada 3. Ada 1 substituent, 2 substituent, 3 substituent. Okay, itu sebagai parent. Now, kita nak tengok benzene as substituent. Saya nak awak buka buku nota, page 84. Okay, kat sini ada typing error. Benzene as substituent. Okay, benzene as substituent ada 2 nama ya. So, sebagai phenyl. Kalau bentuk dia sebagai substituent dia bentuk dia macam ni. Dan yang kedua benzil. Nama dia boleh jadi benzil kalau dia ada benzin dan dia ada CH2. Okay. Alright. So now kita nak tengok nama dia kalau dia jadi phenyl. Kalau dia substituent dan namanya phenyl. Okay. Kenapa benzin boleh jadi substituent? Ada 2 reason. Yang pertama sekali, rantai yang attach pada dia tu lebih panjang daripada bilangan karbon dia. Benzin ni ada 6 karbon. Okay. And then rantai panjang ini ada 8 karbon. Okay. Oleh kerana ada 8 karbon, so yang saya highlight warna hijau ni lah dia punya parent, which is octane. Okay. Kemudian kita numberkan. Kita number dari kanan. So kita akan dapat number 1, dari atas. So 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. So octane lah. Okay, and then kita ada benzene. So bentuk dia yang mana? Bentuk dia yang ni. So that's why namanya phenyl. Kedudukan nombor berapa? Nombor 3. So that's why 3-phenyl octane. Okay, boleh dapat? Okay. Untuk rules yang kedua, kenapa benzin ni boleh jadi substituent? Walaupun rantai yang attach dia kepada dia tu lebih pendek. Contohnya macam soalan ini. Okay, ini. So rantai ni lebih pendek, but dia akan jadi parent. Why? Because structure ini kita ada C double bond C. Okay, structure yang lebih pendek ni dia ada functional group. Okay, so functional group, so namanya apa? So numbering dari kiri 1, 2, 3, 4. So namanya adalah 2-butene. Okay, and then kita ada substituent benzin ini. Benzin ini bentuk yang mana? Bentuknya adalah bentuk phenyl. So namanya adalah phenyl. Boleh? Okay, sama juga dengan yang belah kanan. Okay, kenapa dia jadi parent yang belah kanan ni? Sebab dia ada functional group OH. Numbering dari kanan 1, 2. So namanya ethanol.
Dan kedudukan dekat karbon nombor 2 ini ada benzene. So yang kita panggil sebagai phenyl. Okey. Boleh follow? Okey. Yang kedua, benzene, kalau nama dia benzil, bentuk dia macam mana? Bentuknya adalah CH2. Okay. Saya tunjuk contoh yang last kali ni. Okay, so yang akan jadi parent ialah rantai lurus. Okay, rantai lurus ini ada berapa karbon? Kalau saya ambil yang the longest carbon, kalau sini, dari kiri ke kanan, saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 karbon. Tapi sebenarnya, kalau saya buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan dapat the longest carbon chain is 8 carbon. So that's why saya akan pick octane sebagai parent. Okay. Yang biru itu adalah parent. Okay. Now kita fokus kepada substituent. Substituent yang luar daripada biru. So ini substituent dia. So bentuk dia, kalau tadi ini. Okay, bentuk dia benzin sahaja. Benzin je. Sekarang ni bentuk dia ini. Okay, bentuknya bukan yang atas tapi yang bawah. So bawah ni namanya apa? Bawah ni namanya benzil. Okay, so kedudukannya dekat mana? Carbon number 3 juga, but this is benzil. Okay, boleh. Dapat tak beza phenyl dengan benzil? Okay. Alright. Okay, and then kenapa? Okay, tengok untuk rule yang kedua ni. Okay, kalau ini kita panggil phenol macam tadilah. Okay, but untuk belah kanan ni, ini adalah benzyl alcohol. Ataupun nama sebenarnya ialah, okay, ini parent. Nama dia ialah, parent dia adalah methanol. So, nama dia ialah, mana saya pilih ni? Nampak dah? Okay, so parent substituent dia siapa? Substituentnya adalah benzin kan? So, ini akan jadi phenyl. Nama dia? Nama dia sebenarnya akan jadi phenyl methanol. Kenapa? Parent dia adalah methanol dan benzin sebagai substituent namanya phenyl. But kenapa kita panggil dia sebagai benzyl alcohol? Itu adalah common name. Okay, common name means that macam mana dia tengok benzyl alcohol? Dia ada OH. OH means alcohol. Benzyl tu macam mana? Benzyl tu ialah benzin yang ada CH2. That's why kita panggil benzyl alcohol. Sama juga dengan benzyl chloride. Okay. Boleh follow? Ada soalan tak? Lagi 3 minit ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya tinggalkan kerja rumah. Okay, esok kita akan bincang. Okay, kerja rumahnya ini. Tutorial page 26. Question number 1 and question number 2. Okay, boleh Syafiqah? Okay, boleh? Ada soalan? Okay, buat dulu. Esok kalau ada soalan, boleh tanya. Okay? So, itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak dapat ataupun tak faham nak ulang balik, saya akan upload dekat